Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Bertemu lagi kita dalam perkongsian kali ini, iaitu masih lagi dalam tajuk Kulliyatul Khams. 5 lafaz kulli ataupun lafaz umum. Dalam perkongsian yang lepas kita telah mengetahui secara umum apakah 5 kulli tersebut, iaitu al-jins, al-fas, an-naw', ardul am dan juga ardul khas. Ada 5 perkara dan daripada 5 itu ada yang zati dan ada yang aradi. Itu semua telah kita ketahui dalam perkongsian yang lepas. Untuk kali ini fokus kita ialah kepada kulliyatul khams yang pertama iaitu jins. Daripada 5 kita mulakan dengan al-jins. Dalam perkongsian ini kita akan mengetahui apakah pengertian jins berserta dengan contohnya. Begitu juga daripada pengertian tersebut, mengapakah 4 yang lain terkeluar daripada ta'rif tersebut, tidak termasuk dalam ta'rif. Dan yang ketiga, kita akan melihat pembahagian jins berserta dengan contoh bagi setiap bahagian tersebut. Inilah 3 perkara asas yang kita akan ketahui melalui perkongsian kali ini. Baiklah, kita mulakan dengan isi yang amat penting di dalam mana-mana tajuk, iaitu ta'rif. Apakah pengertian jins? Pengertian jins ialah huwa kulliyun sadiqun ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah fi jawab ma huwa. Jins adalah merupakan lafaz umum yang boleh digunapakai kepada pelbagai hakikat yang berbeza. Di sini kena ambil perhatian. Mukhtalifina bil haqiqah fi jawab ma huwa. 2 perkara asas ni adalah merupakan isi penting dalam membezakan jins dengan kuli-kuli yang lain, yang ada 4 lagi. Jadi kena ambil perhatian di situ. Kalau tersilap dalam menyatakan perkara tersebut, menyebabkan ta'rif tersebut tidak sah. Jadi ta'rif jins ialah kulliyun sadiqun ala kathirin. Ini adalah merupakan ta'rif yang umum yang melibatkan semua kulli. Pembeza dia di sini, mukhtalifina bil haqiqah fi jawab ma huwa. Itu lafaz umum yang boleh dipakai kepada pelbagai hakikat. Seperti mana kita tahu, jins dia melibatkan hakikat sesuatu. Jins, ya. Dalam membina ta'rif, jins adalah merupakan komponen yang amat asas, ya, mesti ada dalam ta'rif kita, ya, perkataan jins. Perkataan yang dalam kategori jins. Macam mana kita nak kenal jins? Dia adalah lafaz umum yang boleh digunapakai dalam pelbagai hakikat yang berbeza. Apa contoh dia? Contoh ia ialah perkataan haiwan. Ini contohnya dalam buku. Perkataan haiwan. Perkataan haiwan ini dia adalah lafaz umum. Kenapa dinamakan umum? Tengok, dia boleh digunapakai kepada banyak perkara. Ini dikatakan umum. Cuma banyak perkara tadi berbeza-beza hakikat dia. Tengok, lembu, al-baqar dengan insan, hakikat dia amat jauh berbeza. Begitu juga dengan faras, jamal, lagi apa, dan macam-macam lagi, ya. Semua ini walaupun masih dalam kategori haiwan, perkataan haiwan boleh digunapakai. Contoh orang tanya apa dia lembu? Kita akan jawab dia adalah haiwan. Apa dia manusia? Manusia adalah haiwan. Farsun, apa dia? Ma huwa fars? Kita jawab, kita akan menggunakan lafaz yang pertama sekali kita jawab ialah haiwan. Jadi haiwan ini di dalam kategori jins sebab dia boleh digunapakai pada banyak perkara. Cuma banyak perkara tersebut
berbeza-beza pada hakikat. Berbeza-beza pada hakikat. Itu yang dikatakan jins. Apa contoh lain? Contoh kenderaan. Perkataan kenderaan ni dia adalah jins. Sebab apa? Kenderaan juga boleh digunakan pada kereta. Apa dia motosikal, kita jawab dia adalah kenderaan. Apa dia basikal, kita jawab dia adalah kenderaan juga. Kapal terbang, kenderaan. Kapal juga kenderaan. Semua ini, oleh sebab itu, perkataan kenderaan itu adalah merupakan jins. Sebab dia boleh digunakan kepada banyak perkara. Cuma, banyak perkara itu, setiap perkara itu adalah berbeza-beza pada hakikat. Cuba tengok kereta dengan motosikal. Kereta hakikat dia lain, motosikal hakikat dia lain. Itulah yang dinamakan jins. Jins ialah perkataan yang boleh digunakan pakai pada banyak perkara. Cuma perkara yang berada di bawah perkataan jins tadi berbeza-beza pada hakikatnya. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Contoh nabat, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan boleh digunakan pakai pada pokok kelapa, pokok pelam dan sebagainya yang termasuk dalam kategori tumbuh-tumbuhan. Jadi perkataan tumbuh-tumbuhan itu merupakan jins. Cuma unsur yang ada dalam perkataan tersebut dia mestilah berbeza pada hakikat. Barulah dinamakan jins. Kalau tak berbeza, dia dinamakan dengan nau'. Itu kita akan belajar selepas ini. Seterusnya kita melihat huraian ta'rif ataupun syarhut ta'rif. Boleh dirujuk pada muka surat 26. Seperti mana kita ketahui bahawa al-jins adalah merupakan lafaz umum yang boleh dipakai pada pelbagai hakikat yang berbeza. Kulliyun sadiqun ala kasirin mukhtalifina bil haqiqah fi jawab ma huwa. Menggunakan perkataan-perkataan yang ada di dalam takrif tersebut, kita dapat tahu kenapa kuli yang 4 lagi itu terkeluar daripada takrif ini, tidak termasuk dalam takrif ini. Yang pertama kita lihat perkataan mukhtalifina bil haqiqah. Berdasarkan perkataan ini terkeluar nau'. Yakhrujun nau', maka terkeluarlah nau'. Kerana apa? Kerana nau' dia berkisar tentang muttafiqina fil haqiqah. Dia berkisar tentang perkara yang sama pada hakikat. Apa contohnya? Manusia, insan. Dalam lafaz insan tu ada Muhammad, ada Ali, ada Fatimah, ada Marwan dan sebagainya. Nama-nama yang individu yang ramai yang berada di bawah perkataan insan. Tetapi hakikatnya mereka tersebut walaupun berbeza nama, tetapi mereka sebenarnya muttafiqina fil haqiqah. Mereka adalah perkara yang sama pada hakikatnya. Itu membezakan jins dengan nau'. Beza dia tang situ saja. Kalau jins melibatkan hakikat yang berbeza, manakala nau' melibatkan hakikat yang sama. Tetapi kedua-duanya adalah yang boleh dipakai kepada pelbagai hakikat. Pelbagai hakikat. Jins hakikatnya berbeza, manakala nau' adalah hakikat yang sama. Kemudian kita pergi kepada perkataan ma huwa yang ada dalam takrif tersebut. Tujuan perkataan ma huwa ini dinyatakan dalam takrif adalah untuk mengeluarkan kulli yang lain, iaitu mengeluarkan ardul am dan juga mengeluarkan khas dan juga khasah. Mengapa ketiga-tiga kulli ini terkeluar daripada takrif? Jawapan dia ialah kerana kalau ardul am dia bukanlah menjawab
la yuqalu ala fi jawabi aslan. Kenapa ardul am dikeluarkan daripada ta'rif? Sebab ardul am tidak menjawab apa-apa soalan. Dia bukanlah menjawab apa-apa soalan. Ardul am ni hanyalah menerangkan sifat umum. Dia tidak menjawab apa-apa persoalan bagi hakikat. Manakala faslun dan juga khasah, dia bukanlah menjawab persoalan ma huwa, bertanyakan tentang hakikat, tetapi dia menjawab persoalan ayyu syai'in huwa. Dia tanya berkaitan dengan ciri yang ada pada hakikat tersebut. Ayyu syai'in, yang mana satu ciri yang ada pada hakikat tersebut. Contohnya faslun, dia ciri utama yang ada pada hakikat yang tidak mesti ada pada hakikat zat dia. Manakala khasah, dia adalah ciri yang khusus pada hakikat, cuma dia adalah aradi, perkara luaran. Tetapi dia tetap menjawab persoalan ayyu syai'in huwa. Yang mana satu? Bila orang tanya yang mana satu, maka kita akan datangkan dengan ciri. Ciri itu nama dia faslun kalau melibatkan zat. Kalau melibatkan ciri khusus yang luaran, itu nama dia khasah. Oleh sebab itulah, keempat-empat kuli ini terkeluar daripada ta'rif jins. Mana ta'rif ini memang khusus untuk jins. Iaitu lafaz umum yang boleh digunakan pakai pada pelbagai hakikat. Cuma hakikat tu berbeza-beza. Itulah yang dinamakan jins. Isi yang keseterusnya yang amat penting untuk persiapan dalam peperiksaan ialah aqsam, pembahagian. Persoalan pembahagian di mana-mana tajuk, ambil perhatian. Jadi dalam tajuk ini ialah pembahagian jins. Ada 3. Ketiga-tiga ni paling asas untuk dihafal. Yang pertama dinamakan jinsul ba'id. Yang kedua nama dia jinsul wasid. Dan yang ketiga nama dia jinsul qarib. Itu perkara yang paling asas untuk dihafal. Kemudian ta'rif setiap pembahagian tersebut. Dan juga contoh. Dan juga contoh mesti dihafal. Ta'rif, contoh, pembahagian. Kita pergi satu persatu. Kalau dalam buku kamu, boleh lihat pada muka surat 27. Apakah yang dikatakan jinsul ba'id? Jinsul ba'id. Ba'id ni sebab apa ba'id? Sebab dia merupakan, tengok di sini ta'rif dia, huwa ma la jinsa fawqahu wa tahtahul ajnas. Iaitu yang tidak adalah lafaz umum di atasnya. Tidak ada lagi dah lafaz yang paling umum selepas lafaz dia. Dan di bawahnya adalah ajnas. Cuba kita lihat contoh ni. Tengok perkataan jauhar merupakan contoh bagi jinsul ba'id. Kenapa nama dia jins? Sebab dia umum, jauhar. Merangkumi semua, skop dia luas. Merangkumi semua makhluk yang ada. Ataupun ada juga mengistilahkan sebagai jismun. Jismun. Jauhar, ada juga istilah menggunakan jisim. Di bawah perkataan jisim ataupun jauhar ni, dia ada terbahagi, ada perkataan nami. Ada perkataan hassas. Ada perkataan haiwan. Ketiga-tiga lafaz ini, dia merupakan jenis. Dalam kategori jins. Lafaz umum yang boleh digunakan pakai dalam banyak perkara, pelbagai hakikat. Hanya berbeza-beza hakikat. Jadi, perkataan jauhar ataupun jism ni dia adalah merupakan jinsul ba'id. Sebab apa dinamakan jinsul ba'id? Kerana tidak ada lagi lafaz umum selepas perkataan ini. Mana di atasnya tak ada dah lafaz umum yang lain. Dialah yang paling umum.
Kemudian di bawahnya ajnas. Oleh kerana dia adalah lafaz yang paling umum, maka di bawahnya sudah tentu ada perkataan-perkataan umum yang lebih kecil skop keumumannya. Kemudian kita pergi kepada pembahagian yang kedua, nama dia jinsul wasit. Apakah yang dikatakan jinsul wasit? Jawapan dia ialah huwa ma fawqahu jinsun wa tahtahu jins. Yang mana di atasnya ada jins, di bawah dia pun ada jins. Maknanya dia berada di tengah-tengah. Di sini ada perkataan ma, ya, tertinggal. Ma fawqahu jins, iaitu suatu lafaz umum yang ada di atasnya perkataan yang lebih umum daripadanya, dan di bawahnya ada perkataan jins yang lebih kecil keumumannya. Okey, kita lihat contoh dia ialah perkataan nami ataupun hassas. Perkataan nami dan hassas ini boleh dikategorikan sebagai jinsul wasit. Sebab apa? Sebab di atas perkataan nami ada lagi yang perkataan yang lebih umum, iaitu jauhar. Begitu juga di bawah perkataan nami ada perkataan yang lebih umum, yang lebih kecil umumnya, iaitu haiwan. Haiwan dengan jauhar ini masih dalam kategori jins. Oleh demikian, perkataan nami oleh kerana dia berada di tengah-tengah di antara perkataan yang umum, maka dia dinamakan wasit. Ya, wasit. Kemudian, mudah saja wasit ni, iaitu di atasnya ada perkataan yang lebih umum, di bawah dia pun ada perkataan yang umum tetapi lebih kecil skopnya daripada perkataan yang menjadi jinsul wasit tadi. Kemudian yang terakhir, nama dia jinsul qarib, yang mana skopnya yang paling hampir kepada pemikiran manusia. Ya. Dia punya ruang lingkup keumuman dia tu kecil. Paling hampir dengan pemikiran kita. Contoh perkataan haiwan. Perkataan haiwan dia di dalam kategori jinsul qarib. Sebab apa jinsul qarib? Tengok dia punya takrif. Huwa ma la jinsa tahtahu wa fawqahu ajnas. Iaitu lafaz yang tidak ada lafaz umum yang lain di bawahnya, manakala di atasnya terdapat banyak jenis perkataan ajnas, ya, banyak jins-jins yang lain. Contoh perkataan haiwan. Cuba kita tengok perkataan haiwan. Di bawah perkataan haiwan tidak ada dah perkataan yang umum dalam erti kata jins tadi. Sebab di bawah perkataan haiwan dia dah termasuk dalam kategori noun. Manakala di atas perkataan haiwan pula terdapat ajnas. Ni pun jins, ni pun jins, nami pun jins, jauhar pun jins. Jadi ajnas. Itu dinamakan jinsul qarib. Iaitu jinsul yang paling hampir kepada pemikiran manusia. Maknanya bila kita sebut perkataan tu, dia cangkupan pemikiran kita tidak meluas. Dia hanya dalam skop yang kecil, yang hampir, qarib. Ya? Sebab di bawah dia tidak adalah perkataan yang umum, dan begitu juga di atasnya ada beberapa ajnas. Yang mana di atasnya ada perkataan-perkataan yang lebih umum daripada perkataan yang menjadi jinsul qarib tersebut. Manakala selepas jinsul qarib, dia dalam kategori noun dah. Contoh, insan, fars, semua itu dalam kategori noun. Itulah pembahagian jins dan juga ta'rif serta contoh. Dalam peperiksaan nanti, persoalan biasanya dia akan tanya, sebutkan uzkur aqsam jins. Jadi kamu sebut jinsul ba'id, wasit dan qarib. Kemudian kemungkinan dia akan tanya berkaitan dengan ta'rif. Arif jinsal ba'id, arif jinsal wasit, ataupun ma jinsul qarib. Jadi kamu kena datangkan ta'rif. Ataupun ma'at tamsil ataupun ma'al misal.
Jadi kamu kena datangkan contoh-contoh. Ataupun ada juga soalan, dia sebutkan dia punya dalam bentuk ayat, contohnya al-insan huwa haiwanun natiq. Jadi kamu tentukan jenis jins dalam perkataan tersebut. Haiwan jadi apa? Natiq apa ni, ataupun disenaraikan, disenaraikan perkataan nami, hassas, haiwan dan sebagainya, disuruh tentukan jenis-jenis perkataan tersebut. Demikianlah tadi perkongsian berkaitan dengan kulliyatul khamsah, iaitu dalam kategori yang pertama iaitu jins. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kulliyatul khamsah yang lain, berbaki lagi 4 dalam perkongsian-perkongsian yang akan datang, insya-Allah. Saya ingatkan kepada semua para pelajar ya, untuk persiapan dalam peperiksaan, beri tumpuan kepada ta'rif, hafal elok-elok, jangan ada perkataan yang tertinggal. Pembahagian, mudah saja pembahagian dia, kalau jins tadi ada 3 saja. Kemudian contoh, untuk menjawab soalan contoh ataupun menentukan kategori daripada contoh. Begitu juga persiapan untuk soalan perbezaan. Ya, daripada ta'rif yang kita hafal, kita dapat membezakan perkara tersebut dengan perkara-perkara yang lain. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira di atas kesudian menonton dan seterusnya menyokong channel yang saya bina ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.